Ni rumah yang mana ni? Okey, jap. Rumah mana awak ni? Sebelum kita mula, Sat, kita nak sebelum kita mula, kita ada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Sanusi sudah bersama kita. Tolong share dahulu live kita seramai mungkin dan naikkan tap screen guys. Macam biasa, kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Sanusi. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Okey dah. Okey. Ramai orang menunggu ni 10:30 tadi. Okey. Okey tu. Alright, tajuk utama kita malam ini Datuk Seri, fokus kita adalah The Greater Kedah. Saya baru saja membaca sehari dua hari ini dokumen kedah2035.com, Kedah 235, Kedah Sejahtera Berdaya Huni ni, dan mendengarlah beberapa ucapan-ucapan Datuk Seri yang latest lah. Mungkin secara ringkas Datuk Seri mungkin boleh sebut sebenarnya kalau kita ada cerita The Greater Kedah ni, sebenarnya Datuk Seri sebenarnya nak menggambarkan apa sebenarnya kepada semua, termasuklah kami-kami yang bukan orang Kedah ni, faham The Greater Kedah yang sebenar-benarnya. Silakan Datuk Seri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, yang bersama kita juga panel ni Ahli Parlimen Lostar yang berhormat Ustaz Afnan, saudara moderator, sekalian penggemar TikTok Dewan Pemuda PAS Malaysia, untuk merangkumkan The Greater Kedah dalam satu istilah ataupun frasa ni mungkin agak sukar ya. Kerana pembangunan Kedah dalam mencapai The Greater Kedah ni bukan saja diukur dari segi fizikal. Okay. Sebab tu saya kata kita akan capai The Greater Kedah ni ikut acuan kita sendiri. Apa-apa yang kita akan laksanakan itu ukurannya kita, bukan orang. Saya rasa tak ada bandingan negeri-negeri di Malaysia ini untuk kita letakkan satu benchmark bahawa kita akan mencapai kedudukan setara dengan negeri sekian-sekian. Tapi kita akan capai Kedah yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah negeri ini. Kalau kita ambil dari sudut sejarah ribuan tahun yang lampau, pada ketika dulu, Kedah ini adalah satu negeri pengeksport besi dan ada industri besi yang tersohor di dunia pada waktu tahunnya sebelum Masihi, 750 tahun sebelum Masihi itu sudah ada industri besi yang besar di seluruh bukanlah negeri Kedah yang sekarang ini, tetapi wilayah Kedah pada ketika itu, sehingga industri besi itu lenyap pada tahun 1760. Bukanlah lama sangat lagi, sekitar 300 tahun yang dulu lenyaplah industri itu, sehingga sejak dia bermula sekitar 2400 tahun yang lepas. Jadi kalau nak ambil dari sudut sejarah, Kedah pernah mencapai The Greater Kedah pada ketika itu. Tapi dalam konteks pada ketika itu, tapi dalam konteks masa ini dan masa depan, tentulah kayu ukurnya berlainan. Kita nak capai bukan saja dalam sektor industri, tetapi juga dalam sektor pertanian sebagai negeri pertanian di Kedah ini. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah The Greater Kedahan. Orang-orang Kedah ada satu pencapaian dari segi sikap, dari segi intelek, dari segi roh. Itu semua akan dibangunkan bersama dengan pembangunan jasmani, pembangunan jasad, pembangunan material, pembangunan fizikal. Tapi yang lebih penting adalah kita nak bangunkan kemanusiaan di Kedah. Semua itu terangkum dalam The Greater Kedah, selain daripada Kedah 2035 yang digariskan dalam tempoh 15 tahun bermula 2020. Tetapi tuan-tuan sedia maklum bahawa 2020 hingga 2022 itu agak terencat pembangunan plan Kedah 2035 kerana kita menghadapi COVID-19. Yep. Apabila ada COVID itu kita ada menyusun semula lah
The Greater Kedah untuk capai pada tahun 2035 mungkin ada anjakan 2 tahun. Itu serba ringkas tentang The Greater Kedah. Baik, cuma Yang Berhormat Datuk Seri, mungkin orang masih lagi nanti sebenarnya apa next move future dalam masa setahun 2 tahun ni. Antaranya pastinya Kedah Electropolis lah. Saya tak tahulah macam mana apa perkembangan terbaru. Mungkin Datuk Seri boleh share perkembangan mutakhir setahun mendatang ni tentang perkara-perkara yang akan berlaku di negeri Kedah. Ya, insya-Allah, yalah, Kedah Electropolis adalah projek utama ataupun indikator terpenting untuk dicapai. Kerana itulah main point kepada pembangunan The Greater Kedah ataupun Kedah 2035. Kerana komponen Kedah Electropolis tu bukan saja KXP, lapangan terbang, dia juga mencakupi 2 highway baru yang akan menyambungkan Cangkat Jering ke Serdang ke Sungai Petani, dan highway itu juga nanti akan sampai ke Padang Besar. Kemudian tu ada highway daripada KXP ke Jabatan Kedua Pulau Pinang. Kemudian ada laluan kereta api daripada KSP ke Tasik Gelugor. Dan dicadangkan juga laluan kereta api laju daripada Thailand di Bangkok turun ke Padang Besar. Stesen-nya juga di KXP sebelum ke Kuala Lumpur. Jadi kalau lihat jaringan infrastruktur, itulah the main project untuk capai The Greater Kedah. Tetapi ya, saya selalu cakapkan kepada audien sebelum pada ini pun, The Greater Kedah bukan saja tentang pencapaian yang telah dirancang, tapi juga kita nak memperbetulkan sejarah. Ini memperbetulkan sejarah ni penting supaya kita tidak terkilan lagi 100 atau 200 tahun akan datang. Kenapakah pada tahun 2022-23 sudah ada kesedaran yang tinggi tetapi sesuatu tidak dilakukan untuk sejarah yang kita wariskan ini diperbetulkan. Jadi yang penting ialah move forward apa yang akan berlaku di depan, dan apakah pembetulan-pembetulan sejarah di belakang kita itu yang terpesong, yang dipesongkan, yang dijulingkan itu mampu diperbetulkan. Daripada sejarah yang diperbetulkan itulah titik permulaan kepada perjalanan The Greater Kedah. Bukan saja 2035 tetapi ratusan tahun yang akan datang. Itu hasrat saya lah. Okey, Yang Berhormat, Berhormat Ustaz ada soalan ke nak tanya kepada Datuk tentang Menteri Boleh tanya Al-Ustaz lah. Kami dah sembang tadi. Dia letak payah jumpa TikTok mudah lagi. Okey, mungkin boleh Datuk Seri komen sikit tentang The Greater Kedah ni, alignment dia dengan apa nama tu State Government 4 tu, Datuk Seri. State Government SG4 tu. Itu benar bau. Betul, adakah yang saya rasa SG4 tu dicetuskan 2 minggu lepas. Ya. Hasil pertemuan Tuan Guru Tan Sri Presiden PAS, Tuan Dr. Mahathir dan 4 menteri besar negeri-negeri Perikatan Nasional ni. Dalam pertemuan itu dibincangkan struktur cadangan dan struktur penubuhan SG4. Okay. Dia punya konten, dia punya substance belum lagi dibincangkan. Tiap-tiap negeri itu akan dipanggil, dibuat pertemuan khusus tentang constraint dan juga hala tuju negeri. Pasal hala tuju kemampuan negeri-negeri itu tak sama. Tujuan sebenar kita adakan SG4 tu ialah untuk berkongsi sumber. Faham? Berkongsi sumber terutamanya dalam sektor pelaburan. Kerana ada negeri yang pelaburnya rancak, macam Kedah ni kemarin diumumkan kemasukan pelaburan baru 6 bulan pertama 2023 ni, Kedah di tempat yang ketiga selepas wilayah dan Selangor. Kalau di segi 6 bulan yang tahun 2023 itu Selangor, wilayah dan Kedah.
Oh, menarik. mengatasi sebelah negeri yang lain. Jadi saya rasa dari segi perbandingan negeri-negeri di luar Lembah Kelang, Kedah nombor 1. Kerana wilayah dan Selangor itu adalah Lembah Kelang dan Ya, telah dilaksanakan The Greater Klang Valley itu dah berpuluh tahun. Dan mereka berada 2 teratas. Selepas wilayah dan Selangor ialah Kedah. Kedah bukan kedudukannya bukan di pusat pembangunan utama negara ini, tetapi dia jauh di utara, tapi dia berada di tempat ketiga. Ini satu pencapaian baik untuk Kedah, khususnya untuk kerajaan negeri dan rakyat Kedah, insya-Allah lah. Tapi untuk SG4 saya dipahamkan akan ada pertemuan dengan satu tim yang diketuai oleh Tun dengan negeri-negeri ini, antaranya ialah Kedah lah, dalam minggu, saya rasa minggu ni lah akan ada tarikh pertemuan tu. Saya tak boleh nak confirmkan lagi. Kerana Tun dia pengalaman yang begitu luas di peringkat persekutuan, dengan bidang kuasa persekutuan, ruang lingkup persekutuan, keupayaan kajian persekutuan. Tetapi untuk peringkat negeri ada constraint, ada halangan-halangan sekarang keterbatasan negeri. Jadi perkara-perkara inilah akan dibincangkan dalam pertemuan tiap-tiap negeri lah dengan tim, dipanggil panel. Betul ni dilantik sebagai penasihat. Ya, unofficial advisor. Ya, dengan penasihat. Saya Baik. rasa 20 ke 21, saya tak dapat confirm tu lagi. Okey, betul. Ya. Yang penting kepada SG4 ni ialah melabel untuk Semenanjung. Inilah negeri-negeri Melayu yang ciri-ciri di pantai baratnya infrastrukturnya lengkap, ciri-ciri pantai timurnya dipinggirkan sekian lama. Maka walaupun ada pelabuhan di Kemaman, ada pelabuhan di Tok Bali, ada jaringan kereta api di Kelantan tapi tak ada di Terengganu, ada lapangan terbang yang sibuk di Kota Baru tetapi kurang sibuk di Kuala Terengganu. Tapi pelaburan tidak sampai ke pantai timur atas sikap dulu-dululah. Saya rasa perkara ini bila ada SG4, kita boleh berkongsi sumber, berkongsi peluang, berkongsi ruang, berkongsi network. Empat negeri ini boleh memaculah pertumbuhan dengan lebih pantas lagi. Baik. Ada yang lain? Soalan Ya. lain? Ada soalan. Ada respon kan? Soalan ni tak boleh tanya kat Ustaz, nak tanya dalam ni. Kedah Rubber City ya, Kedah Rubber City Abi. Kedah Rubber City, Hon Sing telah mengambil pendirian untuk menarik balik, membatalkan pelaburan di Kedah Rubber City ya. Kedah Rubber City itu projek NCIA. Ya. North Corridor Implementation Authority, pihak berkuasa koridor utara. Projek itu di bawah NCIA, yang buat pengambilan tanah NCIA, yang bangunkan tu semua NCIA. Cuma kerajaan negeri ni beri facilitate saja apa-apa keperluan. Yang agak lambat ialah pada waktu plan itu dirancang, tak dirancang kemasukan tenaga elektrik. Bila kita jadi kerajaan, kita baru perasan mana dia pencawang PMU ni nak masuk, orang nak buka kilang elektrik tak ada. Barulah masa itu kelang kabut untuk dibuat proses pengambilan balik tanah untuk lalu overhead kabel tu nak masukkan elektrik ke Kedah Rubber City. Tetapi oleh kerana rubber yang masuk 4 bilion yang disign di Kuala Lumpur di depan Perdana Menteri pada masa itu permintaan terhadap glove sangat tinggi. Dan pelabur ni, Hon Sing ni pun dia memfokus dalam penghasilan getah tiruan, getah saintifik, getah sintetik. Dia ada butadiene nitrile latex dia panggil. Penghasilan butadiene nitrile latex ni untuk menghasilkan glove. Oleh kerana pasaran glove di seluruh dunia merudum,
Maka Hon Seng terpaksa mengkaji semulalah pelaburan sehingga 4 bilion dalam Kedah Harbour City. Untuk kita memahami Kedah Harbour City ni, di sebelah Thailand ada juga Kedah Harbour City Thailand. Kedua-dua Kedah Harbour City ni telah bersetuju untuk memberi fokus khusus kepada sektor industri getah. Contohnya industri tayar. Dia berlaku di sebelah Thailand, dia tidak boleh berlaku di sebelah Malaysia. Jadi bila Thailand sudah membangunkan industri tayar berdasarkan getah, itu dia panggil getah, dia pakai getah asli. Jadi kerana kita lambat, maka kita terpaksa menceburi sektor pelaburan berdasarkan getah yang bukan tayar. Ataupun kalau di Thailand sudah ada industri tilang getah. Di sini tak boleh dibuat tilang getah lagi. Itulah dipanggil bandar berkembar KLC. Tapi saya tunggu mesyuarat NCIA yang akan datang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut apakah rancangan NCIA selain daripada Hon Seng yang merancang untuk melabur 4 juta itu, selepas Hon Seng buat keputusan tu, apakah keputusan yang tindak balas daripada NCIA. Saya dipahamkan tadi ke kemarin dia kata NCIA sedang berunding lagi lah dengan Hon Seng untuk mencari jalan meneruskan pelaburan Hon Seng tetapi dengan skala yang lebih kecil. Kalau di peringkat negeri, di peringkat kebenaran merancang, kelulusan tapak, semua telah selesai. Dulu ni pasal Jabatan Alam Sekitar dia nak buffer zone 500 meter. 500 meter buffer zone ni terlalu luas. Tanah tu perlu dibayar oleh pelabur. Jadi pelabur berasa rugilah. Jadi kita suruh susun semula plan kebenaran merancang tu, letakkan sektor-sektor sensitif di tengah. Jadi buffer zone dia tak perlu luas sangatlah. Sekarang ni telah disetujui 300 meter. KM tu telah lulus, tunggu lagi elektrik masuk. Tapi dia terpaksa buat keputusan yang dia buat kemarin tu. Kita tunggu tengok NCIA nak bagi tindak balas apa sehari dua ni. Alright. Dato' Sri, saya ada mendengar ucapan Dato' Sri di baru-baru ni sempena projek Lembaga Zakat Negeri Kedah melawan kartel padi. Berah. Mungkin Dato' Sri boleh komen sikit macam mana Kedah, sebab saya baru je interview Dr. Azman, Terengganu. Mereka ada beras ganu. Mungkin Dato' Sri boleh komen sikit bagaimana Kedah lapang padi membantu untuk terhadap sektor food security, terutamanya beras lah, supply beras. Pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa beras lembaga padi seluas 700 relung, 201 hektar itu sebetulnya untuk market asnaf yang menerima agihan zakat daripada lembaga zakat. Antara yang diagihkan ialah beras. Dan lembaga zakat punya projek di Kedah ni ialah food bank. Di seluruh masjid di Kedah ni ada food bank. Satu masjid sebulan ada 30, ada 50, ada 100 pack. Semua ni adalah daripada beras yang ditanam sendiri. Apabila proses penanaman dalam smart sawah berskala besar ni dibuat oleh lembaga zakat, maka bertemulah kita dengan masalah-masalah yang sebetulnya telah dihadapi begitu lama oleh para petani, dan penyelesaian kepada masalah itulah bahawa kita sedar bahawa wujudnya kartel yang begitu besar. Kerana dalam penghasilan padi yang penting ialah input pertanian dan hasil yang diperolehi daripada petak-petak sawah. Yang kita dapati yang begitu menekan para petani ialah hasil yang terpaksa melalui jaringan ataupun rantaian sebelum para petani menerima bayaran daripada tuaian padi berasaskan berat padi itu. Maka kita bertemu dengan pertama sekali potongan basah. Potongan basah ni ada kilang potong sampai 22, ada sepang 20. Paling kurang 18. Tiap-tiap 1 tan kilang 180 kilo. Tiap-tiap 1000 kilo hilang 180 kilo potongan basah.
Kalau dia potong 20%, tiap-tiap 1000 kilo, 1 tan 1000 kilo kan, no? Ya, betul. Betul. 20%, 200 kilo hilang. Tu hilang dalam potongan basah. Tak kira lagi hilang waktu dituai, padi tumpah. Itu tak kira lagi. Faham? Yang kedua, harga padi. Yang ketiga, pengangkutan, logistik daripada petak sawah nak pergi ke kilang. Itu pun kena bayar. Ya, Yang keempat, harga mesin. Berapa mesin masuk, dia cas 1 hektar berapa ratus ringgit. Pun kena bayar. Jadi rantaian inilah yang membelit para petani begitu lama. Bila Smart Sawah ni, dia kata kalau gitu lori kita tender. Siapa yang offer lori paling murah, kita ambil orang tu. Maka ada jalan pengangkutan ni tiba-tiba menjadi murah. Jauh lebih murah daripada kelaziman. Itu satu. Yang kedua ada kilang. Bila kita cari banyak kilang, siapa yang nak boleh beli padi dengan harga lebih baik, dengan potongan basah yang lebih rendah, kita jumpa ada kilang yang offer dia boleh potong basah 13%. Kalau 20 banding 13, kita dah jimat 7%. 7% bagi 1 tan sama dengan 70 kilo. 70 kilo kan, no? Dan kilang kata kalau padi dituai pada musim ni, pada bulan sekian, dia boleh potong sampai 7% saja. Daripada 20 boleh turun sampai 7. Bila kita merodak dalam rantaian tu, kita akan berjumpa. Oh, rupanya sinilah loophole yang jadi tempat straw penghisap darah tu. Dia sedut pendapatan daripada petani. Akhirnya kita dapat potongan basah boleh sampai 7%. Harga lori mengangkut padi ke kilang boleh diturunkan lagi. Kos pembajak, kos mesin boleh diturunkan lagi. Dan timbangan di kilang. Selama ni petani-petani tak pergi timbang. Ada orang je bawa pergi timbang-timbang balik, timbang resit. Timbangan tu pun ditipu. Jadi ini benar-benar yang Lembaga Zakat jumpa, pengurus-pengurus sawah padi Smart Sawah berskala besar ni. Maka bila kita atasi perkara-perkara ini, ternyata hasil sawah padi Lembaga Zakat boleh cecah sampai 7.8 hingga 8 tan. Sedangkan di Kedah diisytiharkan hanya 4.5 tan sehektar. Ya. Sebenarnya tak. Sebenarnya hasilnya lebih. Kerana ada ketidaktentuan dalam potongan basah, dalam timbangan padi, dalam benda-benda yang saya sebutkan tadi. Jadi para petani sebenarnya ada pilihan. Kena keluar daripada rantaian tu, cari rantaian baru, cari sendiri kos yang lebih rendah untuk semua infra ataupun perkhidmatan yang diperlukan tu, dia akan dapat hasil yang lebih banyak. Contoh sini sangat membantu daripada ni lah. Bukanlah tujuan kita nak fight katai mula-mula tu. Tetapi bila kita jumpa benda ni semua, oh rupanya selama ni sektor padi ni tak ada siapa yang bongkar. Hanya apabila Lembaga Zakat boleh buat benang sendiri dengan kos dan pendapatan yang lebih banyak, kos yang lebih rendah, pendapatan yang lebih tinggi, barulah kita sedar bahawa sudah berpuluh tahun, mungkin hampir 100 tahun dah petani terbelit dalam katai ni. Saya rasa itu satu rahmat jugalah untuk petani-petani di Kedah. Untuk Seri, dalam pembentangan KSP RMK 12 ni, Perdana Menteri sebut tentang tanam padi 5 kali 2 tahun ni. Dan dia kata cara dia sebut tu seolah-olah macam kerajaan Madani ni lah yang memulakan inisiatif ni. Apa pandangan Seri? Kita dah tuai dah tanaman musim kelima tu. Beberapa bulan dulu sudah dituai. Jadi kalau dia baru bercakap, dan kita dah kerat, dah mukui, dah tumuk jadi beras lah. Faham-faham sendiri lah kan lah. Saya jadi panas balik pula. Ustaz pun tanya soalan. 1,200 hektar lah. 1,200 hektar yang terletak di luar daripada Mada yang boleh ditanam. Untuk kawasan yang boleh ditanam 5 kali 2 tahun ni, dia perlu kepada akses bekalan air, pengairan yang
direct dari Empangan. Dari Empangan masuk Sungai Besar. Dari Sungai Besar tu terus ke Benang. Dia tak lalu Parit Gila. Jadi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah pembinaan tersia baru. Tersia tu bahasa Kedahnya Parit Gila lah. Parit Gila ni dia nama gila pasal dia tak straight, dia melelong kata. Tang mana ada benang, tang mana boleh lalu celah, dia lalu kat tu. Tu dia gila. Bukanlah hak umum tu gila dah, parit tu gila. Jadi tersia ni akan dibangunkan dengan bajet daripada Persekutuan 3 bilion untuk cover kebanyakan kawasan di Mada. Itu pun saya fikir ada lagi kawasan yang tak tersentuh oleh parit gila yang baru ni. Tetapi untuk kawasan yang boleh ditanam, yang ada akses sekarang ni tak perlu pada parit gila, kita dah sudah dituai. Pendapatannya pun, penghasilannya pun agak menarik, sama dengan 4 musim yang sebelum. Orang kata kalau tanam banyak, tanah dia letih. Tanah letih ni lama-lama tanah tu sakit, jadi tak sesuai untuk tanaman. Sebenarnya tanah tak letih, yang letih tu orang duk tanam tu. Dia tak nak tanam. Dia abang tanah letih padahal dia letih. Betul kita sendiri diumur juga oleh Menteri Pertanian projek 5 kali 2 tahun ni pilot projek di Sekincan. Ya, betul. Jadi sepatutnya dia jadikan Kedah tu sebagai tempat pilot projek, sebab Kedah dah terbukti dan dah 5 kali. Kita dah tuai. Saya tak pernah dengar pun penamaan padi 5 kali 2 tahun di Sekincan sebelum ni. Sehingga kita cakap di Kedah barulah timbul di Sekincan. Ya. Saya tak pasti sama ada kenyataan menteri itu benar atau tidak, tapi dia kena tunjuklah. Pasal apa sebelum ni tak ada bunyi apa pun, tiba-tiba aja bunyi. Yang sebelum ni kita faham bahawa Sekincan tu penghasilan tinggi per hektar boleh capai sampai 12 tan. 12 tan per hektar. Itu pun perlu kalau nak suruh nak petikai semua orang kata ada. Kalau kita biasa buat benang, setiap tangkai padi ada bidi padi yang hampa. Dan setiap petak padi ada tangkai pokok padi yang isinya kurang. Tapi dalam satu kawasan Sekincan, bukan semua 12 tan. Ada kawasan yang kurang juga. Tapi bila diumumkan Sekincan menghasilkan 12 tan, maka berpusu-pusulah orang belajar di Sekincan. Saya pun pergi belajar di Sekincan. Tengok padi dia 12 tan tu macam mana. Dia ada proses pembajaan yang lebih sikit, yang mengakibatkan kesuburan pokok lebih, dan buah dia tu daripada mula-mula ditangkai tu telah ada buah sampai ke hujung. Beza sikit dengan kita kerana pembajaan kita kurang. Tapi sebenarnya saya nak sebut jugalah faktor terbesar adalah kartel yang mengurangkan timbangan padi kita. Oleh kerana di Sekincan tu tak ada kartel. Faham lah. Saya malah sebut lah. Saya kena 3R pula. Ya, betul. Jadi itu yang berlaku di Kedah dan di Sekincan. Tradisi ataupun cara mengejarkan sawah betul. Kerana budaya di sana dengan di sini tak sama. Sini dah beratus tahun Sekincan tu dibuat smart sawah berskala besar. Diusahakan juga oleh FEKRA, agensi-agensi yang bukan petani, tapi mereka agensi pertanian di sana. Dia buat sawah, tapi beza kita di sini, Mada bukan pesawah. Mada adalah agensi yang menguruskan kawasan, menguruskan pengairan, adalah benda-benda yang tertakluk di bawah Mada, tapi dia bukan pesawah macam FEKRA buat benang di Selangor. Baik. Soalan sikit. Silakan. Kalau Apa kira tanya ni? 3 lawan 1 weh. kita tengok dah 3 tahun berturut-turut Maida mengumumkan ranking pelaburan Kedah ni sangat-sangat memberangsangkan. Kalau boleh bagi komen sikit, adakah ia menjadi satu lambang titik mula yang pelaburan telah mula dilihat di sebelah pantai timur dan juga utara, dan dilihat pantai barat ni seperti mungkin dah tepu dengan pelbagai pelaburan yang ada.
Sebab yalah kita tahulah Pantai Barat ni menjadi tumpuan sejak sekian lama kan. Ya. Tiba-tiba bila Kedah masuk di bawah kepimpinan Tok Seri pula, dia bertubi-tubi masuknya. Adakah faktor pelabur telah melihat beberapa peluang di belah utara dan juga pantai timur ataupun dah tepu di pantai barat? Ada dua faktor Nazir. Yang pertama sekali, ya, kalau dibandingkan kos tanah di Lembah Kelang dengan di Kedah, lebih murah Kedah. Berbanding Pulau Pinang dengan Kedah pun lebih murah Kedah. Kos tanah dan dicampur dengan kos logistik produk, masih murah Kedah lagi. Itu penting, tanah ni tak mahal. Itu penting. Kalau sudah jadi terlalu maju negeri kita, tanah terlalu mahal, maka pelabur tak akan datang kerana dia nak dapat ROI balik tu dia nak tunggu lama. Berbanding dengan di Kedah, tanah dia masih murah. Yang kedua, jaringan jalan raya untuk sampai ke port ataupun ke airport baik dan kos pengangkutan pun tak begitu mahal. Yang kedua ialah ketepuan kawasan industri di tempat lain. Saya rasa mereka dah tepu. Yang ketiga adalah pembesaran pelabur sedia ada. Saya rasa yang ini faktor terbesar sekali. Pembesaran pelabur sedia ada ni macam Infineon yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tempoh kempen pilihan raya baru-baru ini. Infineon buat keputusan ini tahun lepas. Kita dah pergi, dah buat pecah tanah untuk pembangunan pembesaran kilang dia. Tapi pada masa itu kita pun tahu bisnes ni macam politik juga. Sebelum masanya tak boleh diumumkan kerana kompetitor akan masuk. Bisnes, kompetitor akan masuk. Jadi ada beberapa kilang industri yang membesarkan pelaburan masing-masing ada di sana. Yang kedua, vendor. Yang kelima ialah vendor. Bila ada kilang besar di situ, dia juga pakai vendor daripada company-company lain untuk bekalkan dia keperluan yang dia tak buat sendiri. Jadi contohnya AT&S daripada Austria. AT&S ni adalah vendor kepada beberapa pembuat chip, microchip. Jadi bila permintaan kepada microchip melambung, chip dan wafer lah kilang di Kulim ni, maka vendor-vendor mendapat permintaan tinggi, maka mereka lebih murah untuk membina kilang berhampiran dengan pembeli utama mereka. Jadi itu AT&S datang. AT&S ni pun saya rasa tak lama lagi akan siap. Sekarang ni pun kalau kita pergi di Kulim High Tech Park, kita akan nampak tidak kurang daripada 7 atau 8 kilang besar-besar yang sedang didirikan. Contohnya AT&S tu construction worker yang digunakan pada satu masa untuk bangun kilang dia 6,000 orang. 6,000 orang ni kalau jual sayur, mau satu ladang sayur habis. 6,000 orang di Kulim. Selain pada faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, kos ialah pembesaran pelaburan kerana permintaan dunia makin tinggi terhadap chip dan wafer. Kemudian vendor-vendor. Bila datang AT&S juga ada vendor dia yang dia tak buat sendiri. Mereka tu akan follow. Jadi akan ada A, B adalah vendor kepada A, datang pula C yang juga jadi vendor kepada B. Jadi dia akan berantaian tu lah. Saya rasa Kedah beruntung kerana itulah. Dan kita pun sudah memuktamadkan Pasal 4A yang sebelum ini ada isu perundangan. Kita dah berjaya selesaikan dengan salah satu konglomerat di Malaysia ini. Dia tanah tu milik dia. Kita buat rundingan semula, dia pun bersetuju untuk tarik balik kes di mahkamah. Tak jadi buat judicial review. Kita pun offer harga yang lebih baik. Itu pakai duit kita sendiri, tak ada pinjaman daripada MOF. Itu pun akan ada lagi kawasan baru 250 hektar. Kemudian tu akan ada fasa 5 400 hektar. Jadi pembesaran kawasan industri itu atas permintaan. Untuk fasa 4A tu yang saya maklumkan tadi 250 hektar tu separuh sudah di booking. Jadi akan ada pelabur baru dalam bulan-bulan berikutnya ini.
250 hektar tu sudah habis tanah di booking. Kemudian tu akan masuk fasa 5. Jadi tuan-tuan boleh bayangkanlah masa depan sektor industri di Kedah ni. Selain pada di Kuala High Tech Park, kita akan ada di Sungai Tani 2000 ekar. Separuh dibuat residential, kawasan penempatan. Separuh lagi adalah gated industry area. Ini untuk kawasan industri yang high tech. Kemudian tu bawa ke gurun akan ada lagi 2000 ekar lagi. Jadi sektor industri sedang berkembang pesat. Sepesat inilah keperluan kita kepada infrastruktur, maka datanglah keperluan kepada KXP. Oh, supply chain ni sangat besar lah. Hebat, alhamdulillah. Baby, sikit lagi. Okey, silakan. Bono pula tanya pasal pelaburan ni. Okey. Bila kita tengok kepesatan yang bakal berlaku pada Kedah ni, satunya berita baiklah kepada negeri itu sendiri. Tapi bagaimana kerajaan negeri nak kawal pula beberapa domino effect pada pembesaran pelaburan-pelaburan di Kedah. Sebagai contoh, gaya hidup sosial, sosioekonomi. Mesti ada dalam kepala rakyat Kedah ni, kalau Kedah makin besar ni, tak ada makin mahal, harga barang makin naik. Tak dapat nasi lemak RM1.20 dah nanti. Mungkin nasi lemak dah jadi RM4 macam kat KL. Lemak 50 ada lagi kat Kedah tu. Nasi lemak 50 ada lagi. So dia bukanlah kita nak membangkitkan kegusaran, tapi nak lihat, merealisasikan apa yang YB sebut berkenaan tentang tempat orang miskin berteduh, orang kaya menyumbang bakti. Gitu. Untuk mengelak nasi lemak beli mahal. Biasa orang Kedah tu masak nasi lemak dia jual. Mahal bagus ya. Pandai jawab lah saya. Tu tak nak fikir dengan saya. Kita suruh jadi orang Kedah menega. Jangan dia jadi pembeli, dia jadi menega. Sebenarnya saya rasa pertumbuhan pesat dalam sektor industri itu tidaklah akan mengakibatkan pertumbuhan juga dalam peningkatan kos hidup. Kerana selama ni pun kalau tuan-tuan datang ke Kedah, biasa yang duduk Kuala Lumpur, duduk Johor, bila tukar mai di Kedah, dia tak mau balik lah. Dia kata duduk ni murah. Ya, betul. Murah. 50 Saya orang Johor, saya memang nak duduk Kedah selamanya kalau boleh. Memang kos hidup di sini murah. Sangat murah. Rumah sewa masih murah, makan masih murah, makan di kedai masih murah, tak perlu pakai Abang PG punya formula untuk makan di Kedah ni di kedai. Semua okey. Okey. Saya nak bagi ruang Abang Faris, ada soalan ke nak bertanya kepada Abang Rahmat? Terima kasih banyak YAB. Kami sentiasa percaya, yakin dan sentiasa menyokong perjuangan YAB. Kalau boleh kita nak tengok YAB terlibat dalam Kabinet Malaysia yang akan datang, insya-Allah. Tu dia. Apabila PL letak lah tak menaruh. Okey, YB, beberapa perkara yang saya nampak SG4 tu sebenarnya kami pun dah memikirkan lebih kurang 3 minggu lepas untuk dicadangkan, dan kami harap dapat diatur pertemuan dengan Datuk Seri Sanusi sendiri untuk mencadangkan supaya kita membentuk satu gagasan yang dipanggil sebagai NASDAQ, iaitu National Eastern Economic Council Committee yang dipelopori oleh Datuk Seri Sanusi, tapi malangnya Dr. Sam telah mendahului kita. Jadi tak apalah, itu ilham Allah, biar tak kisahlah yang mana dulukanlah. Cumanya dalam perancangan kita tu, kita meletakkan yang pertama food security sebagai satu gagasan yang penting untuk dibincangkan. Keduanya infrastruktur mega yang berkaitan dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi negeri, tak kira Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Yang ketiganya kita ada sebut tentang IoT, Internet of Things, maksudnya apa-apa yang berkaitan tentang teknologi baru yang boleh menyokong food security sebagai contoh. Di beberapa tempat kawasan yang di bandar, di 4 negeri ini, kalau misalnya kata tanah pun tak cukup, kita boleh buat vertical farming dan menggunakan IoT juga. Dan yang keempatnya adalah tenaga hijau seperti tenaga solar. Tetapi antara benda yang kita sangat risau, Datuk Seri, dalam memperjuangkan sektor-sektor yang sebegini rupa,
dia akan melibatkan sedikit sebanyak kerajaan pusat. Contohnya pelaburan, contoh kan Datuk Seri. Yang keduanya, sebanyak mana kita dapat pelabur masuk, tetapi kita mungkin terpaksa merujuk pada MITI dan MAIDA kan. Lainlah kalau dalam konteks food security, tanah tu memang milik negeri. Milik negeri kita boleh bangunkan sendiri kan. Jadi akan ada kekangan-kekangan sebegitu Datuk Seri. Sebanyak mana kita merancang, tapi akhirnya ada juga pihak-pihak yang boleh mengganggu gugat perancangan kita kan. Jadi macam mana pandangan Datuk Seri dalam hal ni? Kalau ikut pengalaman Tun Dr. Mahdi bahawa kekurangan kemasukan pelabur ke pantai timur khususnya di Kelantan, Terengganu adalah atas sikap kerajaan persekutuan pada masa lalu. Dia pun ada mengakulah, dia kata dia pun ada silap, dia mengakulah pada masa itu mungkin pertimbangannya ialah permusuhan dalam politik, maka sesuatu telah dibuat untuk mengurangkan kemasukan pelabur ke pantai timur. Sekarang ni saya rasa benda itu boleh diatasi dengan mengamalkan politik yang lebih terbuka, politik yang tidak merugikan. Itu ya saya kata, kalau terbabit dalam politik tetapi merugikan bangsa Melayu, merugikan negeri-negeri Melayu, baik hang pencen lah tu sadok mainlah politik, pergi main jauh-jauh sikit. Perkara itu boleh diatasi, pertama sekali betul kerajaan persekutuan untuk meluluskan apa-apa pelaburan MAIDA, MITI dan MAIDA, tetapi jika negeri menawarkan dalam bidang kawasan negeri khususnya tanah yang strategik, infrastruktur yang baik, kos yang rendah, yang paling mustahak sekali dalam sektor pelaburan ni ialah bila orang tu bawa main modal dia nak labur, dia register, dia nak pelaburan dia tu berlaku dengan cepat. Pasal dia bila dia dam duit itu, Betul. dia interest dia jalan tau. Dia mula interest dia berjalan. Dia tak mau benda tu berlaku. Rahsia besar di Kedah ni datang ni ialah kita cepat. Kita buat KM dalam tempoh 9 bulan. Kita namakan dulu E10. Saya rasa E10 ni boleh juga dilaksanakan di negeri-negeri pantai timur dan juga di negeri jiran kita lah, insya-Allah. Siapa yang lebih cepat dalam kelulusan, saya yakin pelabur akan pergi ke situ dalam dunia hari ini ni. Walaupun di Lembah Kelang ataupun di negeri lain tu jaringannya hebat, pelabuhannya cantik, dekat. Tapi kalau dia lambat dalam kelulusan kebenaran merancang khususnya, dia nak bina Kelang, dia terpaksa tunggu 2 tahun. Kelang plan dia nak lulus, padahal dia market pesaing-pesaing dia sudah mula buka Kelang di tempat lain, sudah menguasai market pasaran barang yang sama. Saya rasa pelabur akan lari kalau ini. Jadi saya cakap dengan Tun itu, dia kata, Sanusi boleh tak lulus dalam tempoh 5 hari? Saya kata 4 hari pun boleh. Saya katalah dulu. Benda-benda yang boleh dilakukan sebenarnya pasal apa tak boleh, pasal apa nak ambil begitu lama. Ada birokrasi, ada proses-proses yang boleh dibuat serentak. 5 agensi jalan serentak. Tak perlu lepas agensi ni, pergi agensi ni. Lepas agensi ni, pergi agensi ni. No, kita jalan 5 serentak sedar. Maka kita akan jimat banyak masa. Saya rasa kepantasanlah rahsia terbesar negeri yang akan dapat menerima pelaburan paling banyak. Bukan lagi infrastruktur. Kerana infrastruktur ni dia makin hari dia akan makin berkembang, makin baju. Tapi kecepatan hanya boleh dibuat kepada pentadbiran yang cekap dan ada political will untuk mendesak perkara itu berlaku. Betul. Ya. Betul. Tok Sri, sebab tu saya tak pernah percaya bila PMX kata dia gebang, dia kata 140 bilion MOU telah ditandatangani di China, 20 bilion di sini dengan itu sekadar MOU, dan hakikatnya pengalaman saya duduk dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pegawai Hajj dan Penasihat beliau dalam portfolio tertentu. Sebenarnya apa yang dicatat di MAIDA ataupun MITI pelaburan tahun ini itu tidak bermaksud 100% akan menjadi di atas tanah lah Tok Sri kan. Ya, dia satu pelaburan yang bercerita sedemikian. Pelaburan yang diluluskan pertama, yang hal yang lain ialah pelaburan yang direalisasikan. Betul. Itu hal yang lain pula.
Betul. hal yang lain. Dan Ya, itu tidak dikongsi dengan umum. ya, Hal itu ya, kan. ya. Tok Sri, saya ada satu pertanyaan lah. Apalah kata sekiranya SG4 ni ataupun istilah yang saya gunalah Nasdaq ni menjadi, apa mungkin, saya saja nak mencabar Tok Sri, apa mungkin kita boleh mewujudkan mata wang sendiri dalam bentuk dinar emas untuk Nasdaq? Kenapa tidak? Sebab ia tidak memerlukan kelulusan Bank Negara Malaysia kerana ia adalah mata wang yang berasingan dengan mata wang yang sekarang ni ada. Tak ada masalah. Kalau tidak, bagaimana Bitcoin boleh wujud dan kriptokrasi pun boleh wujud? Datuk Seri, silakan. Saya takut hal-hal tu di luar pengetahuan saya. Mungkin ada akta tertentulah dalam negara kita ni yang menghalang perkara seperti itu daripada berlaku. Saya nak sambung sikit lagi tentang pelaburan tadi. Ya. Yang kita terpaksa berurusan dengan federal ni ialah tentang insentif. Sama ada insentif dari sudut pencukaian kepada syarikat-syarikat pelabur tu ataupun insentif dalam bentuk latihan-latihan yang akan dibayar balik oleh MAIDA ataupun di kerajaan Malaysia. Ini yang perlu kepada kerjasama persekutuan. Tapi kalau tiap-tiap industri yang masuk dia membawa pulangan dalam bentuk peluang pekerjaan, spillover ekonomi, perkara itu saya rasa pihak yang waras lah, yang ada kesedaran, dia tak patut kira dari mana lah pelabur tu nak pergi, asalkan dia boleh bawa pelabur tu masuk ke Malaysia, menyediakan sektor baru, menyediakan peluang pekerjaan yang baru kepada rakyat. Saya rasa ini patut dibuka seluas-luasnya lah. Sektor ekonomi tidak patut diberi halangan atas kesempitan fahaman politik. Ekonomi patut bebas daripada itu. Baik. Last question. Apa mungkin dengan wujudnya Aerotropolis nanti, Kedah akan ada syarikat penerbangan sendiri bawah nama Kedah Air? Dalam Kedah Aerotropolis tak adalah plan sampai ke situ lagi. Tapi tidak mustahil lah kalau ada keperluan. Kerana kalau kita tinjau daripada kehendak kepada pembangunan Kedah Aerotropolis tu ialah fokus tentang kargo. Pada masa depan, pergerakan barang-barang di seluruh dunia ni tidak lagi melalui jalan laut. Yang pertama lambat, yang kedua keselamatan, yang ketiga ialah jaminan barang itu tak rosak. Saya rasa paling selamat, paling cepat, paling pantas dan meyakinkan ialah jalan udara. Lagipun sektor industri yang dihasilkan di Kedah ni bukanlah barang pam ayak ke apa besar-besar lori tu dah. Kita menghasilkan chip dan microchip dan wafer yang boleh dibawa menerusi kapal terbang. Dan juga kita akan sediakan juga akuatik, penghantaran bekalan ikan, seafood daripada wilayah Asia Pasifik ini hantar ke beberapa wilayah, contohnya di Arab, di China yang tak ada laut. Jadi saya rasa pergerakan barang-barang seperti itu kena cepat. Kalau kita hantar dalam sejuk beku, dia boleh sampai di sana, tapi ikan tu 2 bulan lah baru sampai. Berbanding dengan penghantaran melalui jalan udara, lebih pantas, lebih segar, dan ada kelompok tertentu di negara tertentu yang sanggup bayar lebih sikit untuk dapat makanan segar. Saya rasa ini sektor-sektor yang telah diterokai dalam bidang-bidang yang akan ditawarkan, sektor-sektor yang akan ditawarkan oleh Kedah Aerotropolis. Selain pada MRO, SLAM, perkara-perkara seperti itulah. Kargo ni kalau saya sebutlah dalam beberapa ceramah dulu, kesanggupan syarikat-syarikat besar yang mengendalikan kargo-kargo daripada Eropah masuk ke Asia Pasifik ni yang berpusat di China, dia sanggup untuk datang untuk beroperasi di sini. Saya rasa benda-benda itu peluang yang perlu direbut. Kalau tidak, dia pergi tang lain.
Jadi kalau kita asyik berpolitik, kita hangat hati, sakit hati atas faktor politik, tapi kita beri tindak balas dalam sektor ekonomi. Saya rasa itu merugikan orang, bukanlah merugikan saya. Dia merugikan negara ni. Saya rasa tak patut ada pemimpin politik yang macam itu. Politik tidak boleh, ekonomi tidak wajarlah dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Baik, thank Saya you. ucapkan tahniah atas segala usaha dan kami sentiasa berdoa kejayaan, insyaAllah. Saya nak bagi ruang Terima kasih. kepada yang lain. Syafiq, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Abdul Halim. Saya berbangga kerana dapat live bersama dengan idola saya Ustaz Ahmad dulu dan Oi, Yang tak Amat kena tangkap Muhammad. pula. Datuk Sak Kedah. Sorry si Muhammad. MB jangan kacau saya bagi saya habis ujar saya dulu. Idola saya iaitu Yang Amat Muhammad Menteri Besar Kedah. Saya berusia 32 tahun. Dalam 32 tahun saya hidup, kalau orang tanya saya apa yang saya paling bangga dalam hidup saya adalah kerana memiliki seorang menteri besar seperti Yang Amat Muhammad Menteri Besar Kedah. Dia hang nak makan apa Syafiq? Esok saya belanja di Parlimen esok, Syafiq. Baik, esok kena pergi ni. Esok saya kena pergi IPD Nazim punya pasal. Okey. Aduh. MB saya nak tarik pergi kepada mikro sikit boleh MB ya? Mikroekonomi dan juga ni Ustaz Afnan boleh Alok Start. Saya lahir di Pendang, membesar di Jitra. Duduk di Alok Start, sekolah agama Sikh dulu. Okey, jadi saya nak pergi pada Alok Start. Beratau dah pergi. Okey. Jadi di Alok Start ni dulu saya ada buat atas cadangan berkenaan dengan Jalan Sultan Ibrahim. Depan hotel hak tutup tu nama apa? Ustaz, Jalan Sultan Ibrahim. Hotel apa City Plaza apa tu situ. Okey, jadi nak jadikan sebagai Malay Street. Maknanya kita buat macam Petaling Street lah. Kalau boleh dibuat untuk bagi peluang kepada peniaga-peniaga Melayu, khususnya yang meniaga barang-barang apa nama ni, jenis busana dan sebagainya, makanan dan sebagainya, untuk berniaga di situ kita convert jadi Petaling Street. Sebab situ kawasan dia sangat strategik untuk dijadikan benda tu dan dia dapat memangking ekonomi kepada mereka yang berniaga dekat dalam bangunan tu. Orang pun akan jadi satu tempat tumpuan lah. Sebab kat Kedah ni kita tak ada street-street lagi. Adalah Chinese Street tu ada lah, tapi taklah hidup macam Petaling Street di Kuala Lumpur. Jadi kita buat Malay Street di kawasan tu. Dulu sebelum MB yang lama saya ada pernah cakap dengan Datuk Bandar, lupa dah nama apa. Tapi dia kata tidak bersesuaian kerana lalu lintas. Saya rasa kita boleh tutup Jalan Sultan Ibrahim tu. Kita buat Jalan Sahala. Lalu apa nama, jabatan dekat landasan kereta api tu. Jadi jalan tu dijadikan sebagai The Malay Street. Jadi malam pun akan hiduplah area situ. Akan membantulah peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Itu yang pertama MB. Nak minta Ustaz dan juga MB untuk respon kat ni. Sebab Ustaz Afnan dia duduk di Alok Start. Okey. Dan yang keduanya adalah berkaitan Tu dah bincang dengan Datuk Bandar, memang dah dalam perancangan nak buat macam tu. Sebab itulah ni dinamakan Star Walk, dah mula tutup dah. Malam-malam tertentu dah mula tutup untuk peniaga-peniaga situ. Dah mula dilaksanakan idea tu. Ya, kalau kita boleh buat Malay Street di situ, okey. Sebab belum di Malaysia tak ada lagi Malay Street ni, kita buat di Kedah Malay Street. Kalau saya ingat saya belum ada lagi di Malaysia. Kok ada tempat lain tak tahulah. Satu lagi di Kubang Basuh MB di Jitra ni ada satu supermarket dekat sebelah Lotus tu. Dulu naik, dia dah close dah sekarang ni. Bukan close lah, orang tak berapa dapat sambutan. Jadi kedai pun tak berapa banyak. Kalau boleh kita tawarkan kepada SME, khususnya golongan anak muda, kedai komputer dan sebagainya, dengan insentif-insentif yang tertentu lah MB. Dia tak payah bayar sewa 3 bulan kan, mana tahu ada insentif yang betul. Supaya kita boleh jadikan sebagai hub untuk barangan-barangan elektronik, ICT dan sebagainya. Macam orang kata apa, dekat belah Kuala Lumpur ni yang orang nak pergi beli laptop semua tu, nama apa SK tempat dia? Loyat. Loyat. Jadikan sebagai Loyat Plaza di situ MB. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah saya tahu MB adalah peminat rugby. Saya daripada Darul Aman Rugby Club dulu. Saya pernah main rugby dengan Tengku Anum, Tengku Abdul Rahman. Dan Duduk sakit kaki tu dapat main rugby. Ya, saya dengan Tengku Anum dulu. Jangan main-main. Saya best Tengku Anum ni yang menang nombor 2 Malaysia lawan sekolah
Bandar Penawang injet lawan dengan University Prince of Songkla tau. Ingat apa-apa Syafiq ni. Tu MB tak mahu. Saya main position flanker dengan taken role. Lawan ni boleh main wing lah dia kata. Jadi nak tanya Sapi ni apa yang tak ada sebenarnya? Apa kelemahan dia? Maksud saya tak jumpa kelemahan dia lah. okay. Bola tak boleh main. Manusia sempurna lah Syafiq ni. Okay, tak. Okay. Saya nak tanya MB, macam mana kita nak, macam dulu nampak agak rugby ni di Kedah agak nampak macam quite banyak lah kan program-program rugby ni kan. Jadi macam mana kita nak wujudkan supaya Kedah ni jadi hub yang mana orang nak main rugby ni main di Kedah. Sebab kita tahu di sebelah Thai ni banyak Kedah kita dulu sekolah teknik lawan dengan Thai apa semua. Kita nak jadikan siapa nak main rugby ni tumpuan dia adalah di Kedah. Macam orang nak main bola sepak, tumpuannya adalah di Bukit Jalil. Okay, MB. Baik. Okey, Syafiq, untuk pengetahuan di Kedah ni tak ada lagi stadium khas untuk rugby, belum ada. Saya 2 tahun lepas saya minta MSN cari padang tanah lah untuk kita bangunkan stadium khas untuk rugby, tapi masih belum ada lokasi yang sesuai kerana kosnya agak tinggi, tapi benda-benda itu ada dalam pemikiran kita. Yang kedua, sekolah projek khas untuk rugby ni ada di Tengku Anum sekarang ni. Dan kalau kita lihat dalam bidang rugby ni, Kedah ni ada macam kilang menghasilkan player-player. Kalau kita tengok player-player yang bermain dengan negeri lain asalnya orang Kedah, ataupun dia bermain dengan pasukan polis ke tentera, kebanyakannya orang Kedah. Kalau kita tengok benda ni, sebenarnya sumbangan Kedah kepada rugby sangat tinggi, tetapi tak dapat piala kerana budak baik-baik ni dia pergi main dengan negeri lain. Itu pun saya sedang fikirkan dengan majlis sukan bagaimana untuk kita adakan satu budaya bermain rugby, main dengan Kedah, duduk di Kedah. Saya rasa kalau perkara ini dapat dilakukan, ramailah orang di Kedah ni sado-sado kan, no? Macam macam tu sih, sebab kalau Syafiq tengok shape orang main rugby dengan shape orang main bola berlain. Saya rasa orang Kedah ni dengan situasi kita ada ni, kita ramai orang syek orang main rugby. Perkara itu akan diberi perhatian. Saya pun dah fikir 2 tahun lah perkara itu. Hari ini saya dah tercapai satu cita-cita, sektor swasta menaja satu kejohanan. Seperti tadi di UM tu ditaja oleh KK Mat. KK Mat ni Datuk Seri KK Chai. Dia pemain rugby, peminat rugby, dan dia taja kejohanan tu. Jadi bila sektor swasta sudah mula terlibat dalam sukan ni, saya rasa sukan ni akan berkembang, dia tidak lagi bergantung sepenuh pada kerajaan. Kerajaan ni, ialah kerajaan negeri ni agak terhad keupayaan dalam bidang berbelanja sukan ni. Banyak duit ni KBS. KBS tu banyak tertumpu di belah-belah Lembah Kelang tu lah kan. Kita ni Kelang menghasilkan budak-budak rugby yang masih yang fresh. Kemudian tu diambil oleh negeri lain, pasukan lain, main dengan mereka. Jadi macam budak mereka sebenarnya, apa tanya, mereka sebut air ke ayak? Saya rasa dia sebut ayak. Okey, Datuk Seri, ni mungkin nak buka soalan dan juga harapan jugalah. Kita tahu pada kerajaan yang lepas, kerajaan PN telah meletakkan satu akta untuk tidak membenarkan mana-mana hasil sumber baru dieksport keluar, tapi ditarik balik oleh Rafizi. Dan kita tahu Malaysia antara negara yang sangat advance dalam penghasilan tenaga-tenaga baru. Tapi bila tenaga-tenaga baru yang dihasilkan dalam negara ini boleh dieksport keluar, kita mungkin hilang beberapa potensi-potensi untuk menarik pelabur-pelabur yang memang memerlukan tenaga-tenaga baru ni untuk menjana mereka punya operasi. So apa yang saya nak kaitkan adalah pada isu REE. So Perdana Menteri telah mengumumkan yang hasil REE tidak akan dijual keluar. Dan kita ada potensi untuk kepung pelabur-pelabur untuk beroperasi dalam negara dan membuka ruang kepada perkongsian pakar, transfer teknologi di kalangan rakyat kita lah. Tapi adakah jaminan untuk memastikan je lah hari ini tempat di mana 4 negeri kita ni tidak dieksplor lagi sepenuhnya? Kelantan beratus bilion, Kedah beratus bilion kan. So yelah, satu hari nanti akan melihat hari ini adalah satu peluang. Bukan kita tak tahu ada
mata-mata yang sedang mematikan kepentingan RE ni. Takut seperti mana yang kerajaan PN buat untuk bukan menghalang lah, untuk memastikan sumber tenaga baru ni tidak boleh diekspor keluar, tapi bila tukar kerajaan, polisi bertukar. So RE ni adalah satu harapan besar bagi pembangunan negeri Melayu. Tidaklah cerita pasal Melayu sangat, tapi pembangunan bagi Melabel untuk berpotensi pergi jauh. Sebab tu kalau boleh mungkin Kedah mungkin boleh jadi pemula lah untuk memberi satu tarik minat bermula daripada seawal sekolah untuk explore macam mana dulu budak-budak seronok tengok bapak-bapak dia kerja Petronas sebagai contoh kan. So mungkin budak-budak anak-anak kita yang muda-muda di sekolah rendah ke, dia bersedia untuk explore juga menjadi seorang yang berkarier dalam REE sebagai permulaan, supaya yalah kita ni kadang-kadang situasi politik kita ni berubah pada setiap kehendak kan. Dia berubah politik, berubah kehendak. So boleh jadi kalau sumber hasil negara yang cukup dahsyat ni diperhatikan oleh kepentingan dan terlepas keluar, seperti mana yang kita tengok dalam isu sumber-sumber tenaga baru ni lah. Mungkin soalan dan juga pandangan saya sendiri lah. Wallahualam. Ya, tadi Nazir saya sign satu surat. Saya hantar surat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri menawarkan beberapa site ataupun tanah tapak di Kedah ni yang sesuai dijadikan kilang untuk memproses REE. Ada 4 ke 5 tawaran kepada Kerajaan Persekutuan untuk dipertimbangkan sebagai kilang untuk memproses REE, tetapi seperti yang dibimbangi banyak orang tentang radioaktif, saya kata dia ni NR, non-radioaktif REE. Bolehlah dibangunkan di Kedah ni, dan saya mengambil sikap untuk bercakap perkara ini telah setahun lepas lah. Kehendak REE ini diproses di sini supaya sebenarnya kita tahu. Tapi REE ini tidaklah semudah yang kita ungkapkan. Dia bukan macam minyak. Bila kita tapis minyak mentah, dia menghasilkan beberapa jenis minyak. Metanol, butanol, apa kan. Saya mengaji sains, dia jumpa lah benda tu. Dan sekali dia menghasilkan bitumin. Minyak tak. Sama dengan REE, tiap-tiap proses REE itu dia kena lalu proses satu proses di satu tempat dan menghasilkan satu elemen. Dibawa ke tempat lain pula menghasilkan satu proses, menghasilkan satu elemen yang lain. Ada 17 elemen dalam REE. Kerana itu rantaian dia tidaklah boleh dibuat semua orang. Saya dipahamkan di China hanya ada 2 syarikat di sebesar-besar China yang menghasilkan begitu banyak teknologi berasaskan REE, dan mereka membuat ada permintaan yang sangat-sangat tinggi untuk penghasilan bateri untuk EV, di mana beberapa syarikat pengeluar automobil di Eropah akan menghadapi zaman suram apabila mereka tidak menceburi EV pada masa depan. Maka China lebih dahulu mempropori penghasilan bateri menggunakan elemen REE. Ada 2 syarikat saja, iaitu Xiamen Tungsten yang begitu besar memproses REE. Satu lagi saya tak dapat nama pun, tapi ada 2 lah. Kita cuba untuk tarik syarikat ni dan kepakaran mereka masuk ke sini. Barulah kita tahu sebenarnya kekayaan kita berdasarkan apa yang kita ada, elemen apa yang ada dalam REE kita itu, sebesar mana kekayaan kita. Dengan membuat satu dasar, mesti diproses di sini. Akan berlaku pemindahan teknologi dan spillover daripada aktiviti itu. Tetapi tidaklah sekacang itu. Saya rasa akan ada proses-proses berikutnya. Satu jawatankuasa khas telah dibentuk di bawah NRECC, Kementerian Sumber Asli dan Perubahan Iklim. Dalam tempoh sebulan ini mereka akan menghasilkan satu SOP baru, dan dasar-dasar berkenaan dengan larangan ekspor bahan mentah REE itu akan disusuli dengan langkah-langkah yang akan diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan hasil daripada mesyuarat tanah minggu lepas. Saya pun menyatakan sokongan dan persetujuan supaya semua REE itu diproses di sini. Kita ada kilang yang proses REE di Lenas, di Pahang.
Tetapi Linas ni dia dalam kelulusan dan agreement dia hanya boleh memproses bahan mentah yang dihasilkan di Australia. Dia tak proses, dan dia dilarang untuk terbabit dalam aktiviti huluan REE. Mana dia melomong tak boleh. Tapi dia menerima raw material REE boleh, tapi daripada Australia. Kalau dia nak terima daripada raw material yang di Lombong dihasilkan di negara ini, mungkinlah dia perlu dapat beberapa kelulusan lain lah. Tapi dia yang seperti yang kita tahu, dia berada di pihak US dan China di pihak satu lagi. Dalam persaingan ini kita kena bijak, menempatkan diri. Kita nak berlaku pemindahan teknologi. Kalau hang tak bagi teknologi, hang tak buka kilang sini, hang tak dapat bekalan. Kalau hang tak dapat bekalan, sektor otomotif, sektor apa lagi dalam tenaga-tenaga baru ni pun, hang pun akan ketinggalan. Bahannya ada sini, sila main buka kilang di sini. Jadi mungkinlah sektor tu agak lambat. Cuma saya nak pastikan, oleh kerana mineral dan bahan batuan ni adalah bidang kuasa negeri, perkara ini tidak terlepas seperti mana negeri-negeri terlepas petroleum. Baik. Ya. Kita akan berhenti pukul 12 kita dah dapat signal. Jadi saya nak buka ruang kepada ramai tanya, saya nak soalan yang saya tanya juga Datuk Seri. 3 surat yang dihantar ke PMX. Dah dapat tarikh belum nak jumpa PMX? Komen sikit. Saya nak hantar soal satu lagi yang keempat. Itu jawapan saya. Mungkin Ustaz Afnan boleh bisik-bisik kot dekat PMX dekat parlimen nanti. Minta bentara hantar nota. Boleh. Jumpa PMX baru ni mesyuarat tanah saya jumpa. Kalau tengok TikTok tu ada, saya jumpa macam tu lah. Secara spesifik merundingkan hal-hal negeri Kedah dengan Persekutuan ni belum. Belum. InsyaAllah. Ya, tapi InsyaAllah Allah akan beri taufik dan hidayah kepada pihak-pihak yang terbabit lah untuk direalisasikan pertemuan itu. Untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan saya pun. Baik. Ya. Okey. Ada disebut dalam perbahasan parlimen, ahli parlimen Kedah pun ni pun ada sebut supaya kerajaan Persekutuan bagi ruang pada kerajaan negeri Kedah untuk bertemu dan buat taklimat lah pembangunan negeri. Esok hari penggulungan, esok lusa tengok dia pandai jawab macam mana. Kita boleh mencelah lah. Ya. Datuk Seri mungkin boleh rangkumkan kot last untuk final say kita tentang The Greater Kedah ni. Kita dah bincang pasal banyak perkara isu berbangkit. Dan kita nampak peluang dan masa depan begitu cerah buat Kedah dan juga negeri-negeri sebelah utara daripada timur lah. Sementara kita menjayakan proses ataupun langkah-langkah untuk merealisasikan projek-projek berimpak tinggi yang saya letakkan nombor 1 iaitu Kedah Aerotropolis. Kedah Aerotropolis semua ada perkembangannya. Beberapa hari lepas pelabur datang jumpa saya, pihak KSP pun datang jumpa saya merunding bagaimana langkah berikutnya, kedudukan kita sekarang, way forward-nya apa. Saya rasa kita pun kena ambil inisiatif yang lebih terbuka, memulakan langkah untuk bertemu dengan semua pihak yang ada kepentingan dalam Kedah Aerotropolis ni, termasuk MOT. Ya. Saya rasa bukan saya saja yang ada fungsi itu. Saya minta semua pihak yang telah bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan projek mega ini yang begitu penting kepada Kedah untuk mengambil inisiatif pergi membuat libat urus dengan semua pihak, termasuklah MOT. Saya rasa ini sedang berjalan, jangan takut, dengan penuh keyakinan, dan insya-Allah saya yakin Kedah Aerotropolis akan menjadi kenyataan dalam tempoh terdekat ini, insya-Allah. Yang kedua, sementara kita nak menjayakan semua sektor pembangunan fizikal ni, pembangunan material ni, saya sedang mempersiapkan manusia-manusia di Kedah ni, anak-anak Kedah, modal insan, human capital, untuk meraih sebanyak mungkin peluang pendidikan, mengupayakan diri masing-masing, mengupayakan keluarga, masyarakat masing-masing untuk kita bersedia untuk menerima perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan yang kita akan jayakan bersama menjelang 2035.
Minggu ini saya rasa saya dah belanja hampir 1 juta untuk tabung Tengku Mahmud, memberi bantuan kemasukan awal ke universiti, di mana ibu ayah anak-anak yatim, ibu ayah yang miskin, juga anak-anak yatim yang ada keperluan untuk dibantu bagi bayaran awal ke masuk universiti. Tiap orang tu ada kelulusan sampai 2,500, ada 2,800, 2,900, one off. Ambil duit ni, masuk universiti. Ambil duit ni, masuk universiti. Hampir universiti tu pandai-pandai lah hidup. Minta lah PTPTN ke apa, sementara anak hidup tu belanja lah duit ni. Saya rasa ini program yang pertama di Kedah ni, dengan inisiatif tabung Tengku Mahmud. Tidak kurang 100 permohonan kita terima tiap-tiap hari. Cuma saya minta mereka hantar ke pejabat DUN, pejabat-pejabat DUN, supaya DUN dapat tengok betul-betul pemohon tu adalah layak untuk dibantu dengan tabung Tengku Mahmud. Kerana saya minta mereka pergi DUN tu, kadang-kadang bila main dengan duit ni, orang kaya pun minta. Main hantar naik kereta elok kan, no? Rumah hebat-hebat tapi nak mengaji main minta ke orang. Hak ni bukanlah saya nak kata tau, tapi patut dikata lah. Duit ni untuk anak yatim, orang miskin. Kalau nak marah tak bagi pun marahlah, nak buat macam mana, pasal kita dah peruntukkan hak ni anak yatim, orang miskin. Kalau mereka ni tak dapat duit ni, mereka tak boleh pergi universiti. Kalau tuan-tuan dah ada duit dan ada ikhtiar lain, memang dah ada ready pun, dah ada dalam ISPN, ada dalam tabungan, duit untuk anak universiti, guna duit tu masuklah universiti. Duit ni kita taruh untuk orang miskin dan anak yatim. Kalau gamak ambil, bolehlah ambil kan, gamak kah? Saya nak gamak dan tak gamak tu menjadi pertimbangan kepada orang Kedah, gamak ke tak gamak. Kalau tak gamak tak usahlah. Sebab kita ada masyarakat yang miskin, perlu kerajaan bagi bantuan, kita buatlah tabung Tengku Mahmud. Kalau semua orang berasa dia layak, takkanlah semua orang Kedah macam tu. Angkat yatim semua kan, takkan miskin semua, ada juga orang ada keupayaan. Ni tahan diri anda, tahan diri masing-masing daripada mengambil hak orang miskin dan anak yatim. Berbelanjalah dengan keupayaan sendiri. Saya rasa ini lebih memberi makna kepada proses pembelajaran dan kejayaan yang akan dicapai oleh anak-anak di universiti. Tanggungjawab ibu ayah lah menyediakan kemudahan ni. Tapi bagi ibu ayah yang sudah tidak ada ataupun memang dah tak mampu, datanglah kepada adu-adun untuk dibawa ke pejabat menteri besar, dibantu melalui tabung Tengku Mahmud. Inilah pesanan saya. Kerana saya duk tengok tu kan, anak-anak kita ni tulis surat pun tiru kawan. Saya baca 50 surat, sama format. Surat ayat sebiji-sebiji, nama ayat lain. Saya kata hampa ni dah periksa tiru. Buat surat pun tiru juga. Kedudukan keluarga tak sama. Tapi patut bentuk surat, ayat surat pun tak sama. Tapi hampa macam ada perkataan apa ni. Saya baca, saya gelak je lah. Saya kata anak-anak kita ni tulis surat pun tak pandai lah. Tiru kawan. Duka cita, saya ingin memohon bantuan. Duka cita apa? Pasal apa hamba duka cita pula? Jadi kalau dia ada depan tu, dia kena lah. Muncul dia tak ada. Tapi saya nak pesan tu je lah, ibu ayah yang ada keupayaan, ada kemampuan, ada tabungan untuk pengajian anak-anak, janganlah mohon. Bagi orang anak yatim yang miskin, mohon duit itu, kita masuk sama-sama. Orang kaya pun boleh masuk universiti, orang miskin pun boleh masuk universiti. Saya rasa bila kita siapkan anak-anak kita dalam tempoh 4 tahun ni, dia keluar universiti, ada sektor industri yang menanti dia untuk peluang pekerjaan, ada pembangunan baru yang dia boleh dapat peluang hidup di Kedah ni, dia duduk dengan mak ayah dia dekat-dekat, kita akan bina suasana baru di Kedah ni insya-Allah dalam tempoh yang terdekat ni. Saya rasa itu saja tahap 1/3 daripada The Greater Kedah yang akan terrealisasi sepenuhnya menjelang 2035 ataupun dianjakkan sikit 2 tahun kerana COVID 2037. Tapi untuk 4 tahun akan datang ni kita akan lihat begitu ramai anak-anak Kedah akan keluar pada universiti dengan kepakaran masing-masing untuk membantu kita sama-sama bangunkan negeri ini untuk masa depan yang lebih baik insya-Allah. Saya rasa itu sajalah rangkuman saya. Baik, terima kasih banyak. Ada nak cakap apa? Haji Nazir? YB Safnan, respon sikit. Tak ada apalah, esok kita akan mempertahankan Kedah dalam sesi pengundungan menteri di Parlimen. Baik.
Itu saja. Wabi tahu tak cerpen ini luas kita. Bukan cerpen lah, tulisan-tulisan yang lama-lama Datuk Seri viral sampai tahap orang buat konten TikTok. Orang buat konten TikTok, buat lagu sedih sikit, viral, FYP. Senang buat kerja lah. Dia berbual dia tulisan Datuk Seri. Ada yang baca balik secara audio, buat lagu sedih belakang, viral FYP kat TikTok ni. Komen sikit Datuk Seri, sambutan begitu hebat tulisan Datuk Seri tu. Haruman Terindah tu kalah no. Semua. Terindah tu penyanyi dia pun minta tarikh kat saya untuk dia buat video klip. Dia nak masuk kalah lah slot-slot saya tak tahulah dia punya storyboard macam mana. Saya kata bagilah storyboard, saya nak tahu saya punya kemunculan tu berapa saat. Bolehlah saya set masa. Jadi kalau kita tak dapat gitu, kita susah sikit lah nak bagi tarikh bila kan no. Saya ucap terima kasih lah kepada semua pengongsi tulisan yang dikorek balik pon 2008 lah, 2000. Mula-mula Facebook mula ada tu, mereka korek lah. 2000, saya tulis cerpen tu 2012, 2013. Jadi saya pun tulis-tulis, yalah saya baca sendiri, adik-adik saya baca, anak menakan baca. Sekarang ni telah dibaca oleh orang ramai dan mereka berkongsi rasa yang sama. Pasal dia pernah lalu, cuma tak dapat diceritakan balik. Beza saya ni, saya dapat cerita semula. Kerana semua tu masih segar dalam ingatan. Mereka pun segar juga tapi nak habaq tak tahu. Beza ni saya tahu habaq. Dan tak ada daripada tulisan-tulisan tu adalah rekaan, tak ada. Semuanya kisah benar. Jadi ramai orang picek mak ayah saya pula. Mak ayah saya pun tiba-tiba jadi sibuk. Hari-hari kena goreng bihun dah lah, tak larat. Jadi saya minta pengunjung-pengunjung janganlah kacau mak ayah saya. Kurangkan sikit. Kalau boleh tu janganlah pi Kerak kan no. Pi Kerak. Ada daripada Pahang, pada Kelantan, ada pi minta ilmu kunci sendi lah apa. Saya kata itu abang bagi ni ilmu kunci sendi tu, pak saya kata dia buat umur 19 tahun. Dia kena cari satu Muharram yang jatuh pada hari Selasa. Selam di dasar sungai. Baca di bawah tu 15 minit baru timbul. Kena baca 15 hari. Selam di bawah di dasar sungai pada hari Selasa yang jatuh pada 1 Muharram. 15 hari. Dia kata tak ada siapa yang boleh buat, aku seorang je. Jadi selesailah masalah tu. Tuan-tuan yang berhasrat untuk dapat ilmu kunci sendi, pastikan tuan-tuan ada nafas 15 minit di sungai, di bawah. Ya. Baca hari di bawah Selasa. zikir tu. Selasa 1 Muharram tu hari pertama lah, lepas tu tambah lagi 14 hari. Direct. Nak buat kan? 1 hingga 15 Muharram yang mula pada hari Selasa. Kita pun duduk congak-congak. Pakai dah. Saya takut satu kali selam tu jalan terus. Kunci sendi apa. Mereka main bernyanyi kot sendi lah. Nak lipat payah. Dia banyak dia orang lemah dia keras. Itu bapak saya ucap terima kasih kepada prihatin tu. Cuma saya pun tengok mak ayah saya letih melayan tetamu tu. Saya harap kurangkan sikit lah kunjungan ke tu. Ziarah boleh. Tapi kalau kerak sangat, mak saya letih. Tak ada siapa di rumah tu nak baca hayat pun tak ada. Jadi agak tenat. Bukanlah saya marah dah cuma memahami situasi mak ayah saya lah. Saya rasa bukan mak ayah Datuk Seri je, bukan dia beradik pun terasa juga tu. Mereka tengok letih. Pergi main rumah, pergi tengok rumah lah semua. Ada orang yang pi masuk tangkap gambar lah, kutuk ni macam-macam lah. Mungkinlah kerana teruja sangat. Saya ucap terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan kepada mak ayah saya yang mengucapkan macam-macam lah, tahniah lah, seronok lah, macam-macam. Mak ayah pun letih pun ada, seronok pun ada juga. Daripada terperosok di desa yang paling jauh, tiba-tiba muncul di TikTok kan. Tak sama ada itu satu rahmat ataupun satu bala. Saya harap ia menghasilkan kebaikan untuk semua orang. Daripada tulisan dan pendedahan-pendedahan tu yang mengangkat satu sisi kehidupan satu kelompok orang yang jarang diketahui. Sekarang ni orang dah mula ada rupanya orang hidup dalam keadaan ni pada masa dulu. Mungkin masalah ni payah nak jumpa tapi ada orang susah juga. Tadi dalam
dalam sosok yang lain pula, dalam bentuk yang lain pula. Mari kita sama-sama meningkatkan tahap kepedulian dalam masyarakat kita. Kita perhatilah kalau ada orang susah, ada orang ni, masyarakat masing-masing pakat peduli, akan meringankanlah beban yang ditanggung oleh saudara mara kita. Saya rasa itu sajalah tujuan saya berkongsi. Terima kasih banyak. Kita tutup segera kita punya ni. Saya nak umumkan sahaja berapa kita punya total 124,124.5k total views, new followers 3.4k, likes 1.5 juta. Sejam lebih lah, sejam setengah bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi. Terima kasih Datuk Seri. Okey, sama-sama. Ramai yang menantikan langkah-langkah seterusnya PN di bawah Datuk Seri dan juga SG4. Kita akan terus membugar semangat wacana-wacana untuk memastikan rakyat dapat first hand info. Terima kasih Yang Berhormat Ustaz Afnan, muka ngantuk dah tu, Haji Nazir dan semua yang mengikutilah, sahabat-sahabat kita yang lain mengikuti dari bawah dan live bersama kita. Terima kasih banyak. Jumpa di esok kita akan jumpa dengan Dr. Mazuki Sulit Tan Sri Muhyiddin tentang persempadanan semula, insya-Allah. Itu saja daripada kami. Let's stop. Stay tune bersama kami setiap malam 10 malam di TikTok Pemerintah Malaysia. Jumpa. Terima kasih Datuk Seri. Selamat malam. Salam perjuangan. Assalamualaikum. Patutnya tarik lagu Haruman Terindah sekali. Tak apa.